Amma ba'd. Sebenarnya kita menunggu nota ni, sebab ada masalah sikit, tak sampai lagi. Kita bincang-bincang dululah berhubung dengan perkara-perkara lain. Secara umum, perbincangan umum lah, sebab saya pun tidak bersedia juga. Ingatkan nota itu sudah ada. Ini kita akan guna ni nota yang keempat ni, Abwab Taharah yang keempat. Nak fotostat sikit pun serba salah juga kan. Kita tunggulah, katanya dalam perjalanannya. Jadi rasanya kita bincang-bincang secara umum lah, serba sedikit maklumat umum berhubung dengan Tirmidzi ataupun lain-lain. Sebenarnya Jami' At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi ini adalah satu kitab utama dalam pengajian hadis. Dan dalam sistem pengajian yang saya ikuti, Jami' Tirmidzi ini dikehendaki dipelajari pelajar-pelajar hadis terlebih dahulu sebelum mempelajari kitab-kitab hadis yang lain. Kalau di zaman dahulu, sebelum ada sistem daurah hadis, memang dia belajar kitab ni lah dahulu, habis kitab ni, kitab lain pula, gitulah. Tapi yang diajar mula-mula sekali, kalau di peringkat tinggi, ialah Sunan Tirmidzi atau Jami' Tirmidzi. Kemudian setelah beratus tahun sistem ini berjalan di sana, barulah ada sistem daurah hadis. Dalam sistem daurah hadis, Jami' Tirmidzi dan kitab-kitab lain diajar setiap hari. Itu berdasarkan pengalaman saya, setiap hari. Jadi dia letakkan pelajaran ini, Jami' Tirmidzi ini, pada masa mula-mula sekali. Jadi masa itu dibagi dalam setiap hari beberapa masa, 5-6 masa. Sebelah pagi mula-mula sekali Tirmidzi. Jadi isyarat kepada kitab yang sepatutnya dipelajari terlebih dahulu dalam banyak-banyak kitab itu. Selepas itu masa kedua Abu Dawud. Begitulah dalam tertib pengajian kitab-kitab hadis yang utama. Yang ketiga Bukhari. Yang keempat masa yang keempat Muslim. Yang kelima Nasa'i. Dan yang keenam Sunan Ibn Majah. Itulah mengikut tertibnya. Setelah habis Sunan Ibn Majah, guru yang sama mengajar pula kitab lain, kitab hadis yang lain, tapi ini bukan kitab yang utama lah. Dia mengajar pula kitab Muwatta misalnya, Muwatta Imam Malik, itu pun kita belajar juga. Muwatta Imam Muhammad, itu pun belajar juga, tapi itu selepas yang utama, tidak masa utama lah. Dan juga Ma'anil Athar dan Syarah Ma'anil Athar Imam Tahawi, itu yang dipelajari oleh kita. Jadi kedudukan Jami' At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi ini tetap mula-mula, tiap-tiap hari mula-mula belajar. Kalau zaman dahulu ketika tak ada daurah hadis, memang dia belajar Tirmidzi dari awal sampai akhir. Selepas habis itu baru Abu Dawud, sebab guru tak ramai. Guru misalnya dalam silsilah sanad kita ni Syah Waliullah, dia seorang yang mengajar. Jadi anak dia Syah Abdul Aziz tu timur daripada dia lah. Tiap-tiap hari dia nak mengajar, bukan mengajar kitab hadis saja, banyak lagi yang lain. Jadi hadis tu dia ajar Tirmidzi dulu, lepas tu Abu Dawud, lepas tu Bukhari. Tertibnya sama, tapi tidak tiap-tiap hari lah, setelah habis satu-satu dahulu. Sebab di zaman itu belum lagi ada sistem daurah hadis. Belum lagi ada sistem daurah hadis. Dari segi kepentingannya kitab Sunan Tirmidzi atau Jami' Tirmidzi ini, ia pada umumnya, itu perlu kita tahu, sebab kita tak biasa di tempat kita kan, kita tak tahu keadaan dia, siapa yang pegang, yang mengajar kitab ini, yang mengajar kitab ini sepatutnya, kita pun tak tahu kan. Kalau di sana
yang pegang kitab Tirmidzi ini, yang mengajar kitab Tirmidzi dan Bukhari ialah Syekhul Hadis di tiap-tiap universiti. Dia sadar ramai Syekhul Hadis. Syekhul Hadis masing-masing ada tempat masing-masing itu. Jadi yang pegang Jami' Tirmidzi dan Bukhari ialah Syekhul Hadis. Kalau tidak pun, kalau dia sibuk sangat pun, dia akan pegang Bukhari. Dia tak lepas itu kepada orang lain. Itu syarat dia. Syekhul Hadis mesti pegang Bukhari. Itu yang dia mesti kena ajar. Kalau dia ada lagi kesempatan, seeloknya dia juga yang pegang Jami' At-Tirmidzi ini atau Sunan At-Tirmidzi. Sebab itulah dalam pengajian saya yang saya terima kitab ini, dua kitab di Bukhari dan Muslim daripada guru yang sama, iaitu Mufti Wali Hasan, daripada dia Mufti Wali Hasan. Tirmidzi pun saya terima dengan dia, Bukhari pun saya terima dengan dia, sebab dia adalah Syekhul Hadis di Jami'atul Ulum Al-Islamiyah Karachi. Jadi dia pegang. Dan boleh dikatakan di masing-masing jami'ah dia ada, setiap guru tu yang dia pegang Tirmidzi ini, dia akan buat, dipanggil takrir. Takrir itu macam syarah dia lah, tapi syarah semasa dia mengajar. Dan syarah itu dalam bentuk yang ringkas, dia tidak detail. Bukan macam ni yang kita buat ni, tidak takrir. Kita buat dahulu, kita memang macam saya tulis sendiri. Itu bukan takrir. Takrir ini yang guru ceramah, murid salin. Murid salin lama kelamaan, beberapa tahun, beberapa kali habis, muridnya ada beberapa generasi dikumpulkan, kemudian dikemukakan kepada guru. Guru baikilah di mana-mana dia rasa nak baiki, tapi sifatnya adalah ringkas dan padat. Dia ambil parti-partinya saja, intisarinya saja. Dia tak ada bincang yang kecil-kecil yang remeh-temeh, tak ada. Mana dia 1, 2, 3, 4 gitu, dalam bentuk gitu. Itu dipanggil takrir. Takrir ini boleh dikatakan hampir setiap Syekhul Hadis yang mengajar Tirmidzi ini, dia ada takrirnya sendiri. Dia ada takrirnya sendiri. Macam guru saya pun dia ada takrirnya sendiri. Saya bawa balik, ada bawa balik. Semasa tulis ni pun saya selalu tengok juga takrir dia. Tapi sifatnya oleh kerana terlalu ringkas, ia tidak sesuai untuk kitab, untuk syarah. Untuk syarah, untuk kita faham sendiri, nak ambil jalan pintas, jalan mudah, ambil parti-parti dia, memang perlu takrir. Jadi itu dinamakan takrir. Takrir Jami' Tirmidzi. Setengah-setengah tu dia cetak. Kalau takrir itu agak lengkap, dicetak. Dan dia macam buku juga, tapi tidak sekemas buku sebenarnya takrir itu. Untuk digunakan sementara belajar saja. Kebanyakannya begitulah. Takrir Jami' Tirmidzi yang guru saya ada tu, saya bawa balik lah. Dan itulah yang kita guna juga. Mungkin peserta kita ni perasan, lepas-lepas tu ada saya sebut. Misalnya nota 3 tu. Nota 3 tu, yang saya tengok dalam takrir lain tak ada, tapi dalam takrir dia tu ada pula. Ada juga yang ada di lain, tapi dalam tu tak ada. Jadi yang itu dia ada. Misalnya dalam menilai hadis yang sebelum ni, nota yang ketiga tu, tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim tu. Ketika bincangkan hadis tu, saya petik daripada takrir guru saya, yang mana dia sebut Maulana Anwar Shah Kashmiri gunakan kaedah usul dalam menilai hadis. Dan ada beberapa kaedah usul di situ sangat cantik, yang mana saya tak jumpa di lain, dan saya masuk ke dalam. Itu boleh dilihatkan perbincangan tentang tahqiqul mana', takhrijul mana', tanqiqul mana', dan sebagainya. Di situ yang saya petik daripada takrir itu. Kitab Tirmidzi seperti mana
kalau kita lihat, kita telah ikuti dah sampai 3 nota, dan ini nota yang keempat. Kalau kita perhatikan, memang sangat istimewa. Akan terasa, kita akan dapat rasa kenapa kitab ni perlu dipegang oleh Syekhul Hadis. Apa yang menariknya, yang berbeza Tirmizi ini daripada kitab-kitab lain? Memang ketara sangat. Ketara sangat. Sebab Imam Bukhari misalnya, dia tak ada sebut hadis ini sahih ke apa, sebab dia kumpulkan yang sahih semuanya. Tak perlulah dia bincang nak kata ini hadis ini hasan ke apa ke. Tak ada dah, tak timbul soal itu. Dan dia tidak perkenal perawi-perawi dia. Tak ada, kita tak dapat kenal. Tapi kalau Tirmizi berbeza. Satunya dia sebut hukum hadis itu menurut dia, hasan ke, sahih ke, gharib ke, dia sebut. Sengaja dia kadang-kadang dia bawakan hadis yang dhaif. Bukan dia tak ada hadis yang sahih, ada, untuk mengajar kepada kita. Dhaif ni kenapa? Apa sebab jadi dhaif? Lalu dia sebutlah perawi ini misalnya ada dalam sanad itu. Tujuannya ialah nak memperkenalkan kepada kita tentang perawi sesuatu hadis itu. Jadi kita kenallah perawi. Artinya bila kita belajar Tirmizi ini secara tidak langsung, kita juga belajar tentang rijal hadis. Ini yang tidak ada dalam kitab lain. Sebab itu dia letak mula-mula. Dia ajar kita mengenali perawi-perawi atau rijal hadis. Kita tahu ini perawi sahih, ini perawi hasan, ini perawi gharib dan sebagainya. Kita boleh tahu. Kemudian untuk kemudahan kita di peringkat awal ni, kita tak biasa lagi dengan hadis. Dia bantu kita, dia tolong kita. Dia kata ini hadis ini hasan misalnya. Dia tolong kita. Kenapa hasan? Kita tengoklah. Kenapa dia tidak naik sahih? Di situ banyak sangat kelebihannya. Dan kiranya kalau betul-betul kita belajar Jami' Tirmizi ini secara sistematik, bila habis dengan banyak dah dalam kepala, dari segi ilmu rijalnya, dari segi hukum tentang sesuatu hadis itu, kita nak takhrij hadis macam mana, kita sudah belajar banyak sangat. Itu kelebihan Jami' Tirmizi. Selain daripada itu, kita boleh tahu juga mazhab-mazhab. Kalau dalam Bukhari dia tak ada, dia kira dia mazhab dia. Yang orang lain dia tak kira, tengok kitab lain lah. Tapi kalau dalam Tirmizi, dia cuba kemukakan mazhab imam-imam yang masyhur. Dan dalil-dalil dia sebut ini pegangan Syafi'i misalnya. Syafi'i pegang dengan hadis inilah. Kemudian dia kemuka pula bab lain yang berbeza daripada yang tadi. Ini pegangan golongan lain pula, orang-orang Kufah misalnya, dia kata. Jadi daripada situ kita tahu perbezaan mazhab-mazhab ni, daripada seorang imam dengan seorang imam yang lain, daripada satu kawasan berbeza dengan satu kawasan yang lain. Misalnya ini riwayat Hijaziyin, ini riwayat Kufiyin, berbeza. Jadi kita boleh tahu semuanya dengan sebab kita belajar Tirmizi ini. Dan ini melatih kita sebenarnya untuk mendapat satu kemampuan untuk melihat bagaimana imam-imam besar itu telah menerima ataupun mengeluarkan sesuatu hukum daripada sesuatu hadis. Macam mana kita boleh belajar daripada Tirmizi. Itu cara dia. Kadang-kadang dia tarjihkan. Dia kata dia pendapat ini, yang ini lebih kuat. Sebenarnya dia nak ajar kita orang-orang yang belajar ilmu hadis ini, bila ada dua hadis yang bercanggah, bagaimana cara kita nak tarjihkan. Kenapa kita tengok ulama ni tak mahu terima hadis ni, padahal dia tahu. Dia terima hadis ni, dia tarjihkan hadis ini. Kadang-kadang yang dia tarjihkan itu, kalau nak kira dari segi kedudukan hadis, lebih rendah daripada hadis yang dia tinggalkan itu. Kenapa dibuat begitu? Imam Tirmizi akan ajar kita benda-benda, dan benda-benda ni tak ada dalam kitab lain. Itu yang istimewa. Sebab itulah Jami' Tirmizi ini memang sangat istimewa. Saya pun rasa begitu bila saya buat kerja sedikit sebanyak, tengok ni, patutlah baru kita faham kenapa
kitab ini dipegang oleh Syekhul Hadis di mana-mana. Kalau lemah di sini, mana lemahlah di lain. Akan lemahlah di lain. Ini macam asas. Asas dalam mengenali perawi-perawi, asas dalam menilai hadis, asas dalam mengetahui pelbagai mazhab dengan dalil-dalilnya, bagaimana mereka mentarjihkan satu hadis daripada satu hadis yang lain. Kita dapat lihat semua ni di dalam kitab Jami' Tirmizi. Itulah kelebihan. Dan kalau kita kata, sebab itu semasa saya belajar dulu, bukan saya saja, yang lain-lain di mana-mana pun begitu umumnya cara dia. Kalau kita belajar benda lain kan, macam Abu Dawud, Ibnu Majah dan lain-lain, dia tidak detail sangat. Bayangkanlah kitab-kitab tu yang tebal-tebal tu nak dihabiskan dalam masa 1 tahun. Macam mana kalau nak detail-detail sangat? Tak habis. Kadang-kadang baca tak habis. Lepas tu dia ijazah umum lah. Ada kalanya baca habis, tapi baca habis pun sepintas lalu saja. Kadang-kadang yang sama tu tak payahlah. Ini tinggal. Ini yang jarang-jarang ada yang berbeza, yang tak ada dalam kitab lain, baru dia bincang. Itu saja. Yang sama tak perlu bincang dah. Sebab kadang-kadang hadis dia sama saja. Dalam kitab tu, dalam kitab ni hadis yang sama. Jadi yang sama tu tak diulangi lagi. Tapi kalau Tirmizi, jangan. Dia wajib mesti habis dari kulit ke kulit, dari awal sampai akhir. Sama seperti Bukhari juga. Dan dia mesti kena detail betul, terutamanya di tempat-tempat yang sepatutnya dibincangkan secara terperinci lah, secara detail tu. Itulah kedudukan Jami' At-Tirmizi. Kemudian dia sebut pula, misalnya hadis ini, kalau dalam nota, hadis ini muttarib, hadis ini ada ittirab dalamnya. Dia mengajar pula kita usul hadis. Jadi sebelum ini orang yang belajar hadis ini kira-kiranya sepatutnya dia sudah belajar usul hadis, ataupun orang panggil mustalah hadis. Dia sudah belajar. Jadi mustalah hadis yang dibelajar tu di mana kita nak praktik, kita nak guna, nak tengok sendiri di mana. Dalam kitab ni. Sebab Imam Tirmizi sebut ini muttarib. Sebab apa muttarib? Ni dia sebut. Tapi secara ringkas lah. Kalau kita baca tanpa guru, atau kita baca terjemahannya saja, tak tahu apa. Misalnya ni dalam doktor ni, banyak lah. Kenapa dia buat? Halus sangat. Kajian dia tu, isyarat-isyarat dia tu terlalu seni untuk nak memahami setiap satu istilah. Jadi daripada awal kitab dia sampai ke akhir kitab ni, macam-macam lah istilah-istilah hadis itu yang ada dalam usul hadis tu kita bertemu lepas satu-satu. Tapi dia tidak letak setempat. Ini seseolahnya kamu sudah belajar dulu tentang hadis muttarib. Sekarang dia jumpa hadis muttarib. Macam mana? Muttarib ni terbagi kepada berapa? Ittirab itu pada sanad dan pada matan. Pada matan macam mana contohnya? Boleh tengok sendiri. Ya, dia isyarat itu. Kemudian kalau dia kata hadis ini hadis mu'allaq misalnya, macam mana bentuk? Kita boleh tengok. Inilah yang ada di dalam Jami' At-Tirmizi. Dan satu lagi keistimewaannya, kenapa kitab ini dipegang oleh Syekhul Hadis? Saya nampak, sebab kalau kita perhatikan, selalu Imam Tirmizi kemukakan pendapat Imam Bukhari dalam kitab. Yang mana pendapat Bukhari itu, kalau kita tak belajar Tirmizi, tak tahu. Tak tahu pun itu pendapat Bukhari. Kalau kita baca kitab Bukhari itu sendiri dari awal sampai akhir pun tak ada benda itu. Tapi kita percaya, semua orang percaya bahawa itu memang benar-benar pendapat Bukhari, sebab dinukilkan oleh muridnya yang sangat disayangi, murid yang sangat amanah, iaitu Imam Tirmizi. Jadi menambahkan maklumat tentang Bukhari itu, keluasan ilmu dia dalam bidang hadis, kita dapat tahu melalui Jami' Tirmizi. Misalnya di sini dia kata, saya tanya Muhammad, maksud Muhammad ini Imam Bukhari, tentang hadis ini. Dia kata boleh jadi. Jadi dia, benda ni tak ada dalam Bukhari. Jadi kadang-kadang kita tengok dalam kitab kan, dia kata Imam Bukhari kata.
Imam Bukhari kata tu di mana? Kalau kita cari dalam Bukhari sendiri tak ada. Sebahagiannya Imam Bukhari kata tu dalam kitab Tirmidzi, murid dia. Sebahagiannya yang kata Bukhari kata tu dalam kitab dia yang lain, At-Tarikhul Kabir misalnya. Dalam kitab tu, itu pun Bukhari kata juga. Kadang-kadang yang kata Bukhari kata tu dalam kitab dia Ad-Du'afa As-Saghir misalnya. Kitab Ad-Du'afa As-Saghir, macam-macam kitab dia lah. Salah satu sumber utama kita tak tahu pendapat Imam Bukhari dalam menilai sesuatu hadis, dan sama ada muridnya Imam Tirmidzi ini setuju atau tidak setuju, kita boleh tahu di dalam kitab Jami' Tirmidzi. Kalau tak ada Jami' Tirmidzi ini, banyak sangat orang tak tahu ilmu Imam Bukhari. Inilah saluran yang dipercayai yang ada pada umat. Kalau Imam Tirmidzi tak tulis kitab ini, tak tahu Imam Bukhari apa dia yang tidak ada di dalam sahih dia tu, orang tak tahu. Rupanya yang tidak ada di dalam Bukhari itu pun berapa luas, berapa hebat ilmu dia, dan ini hanya kita boleh dapati di dalam kitab Tirmidzi. Adapun Muslim, dia murid Bukhari juga, tapi dia tak ada buat begini. Dia tak ada buat begini. Jadi itulah antara kelebihan kitab Tirmidzi. Jadi kitab Tirmidzi, kita kena tahu, saya sudah sebut dari dulu ni sebahagiannya ya, saya pun tak ingat ya. Sebahagiannya saya sudah sebut, iaitu dalam mukaddimah dahulu. Sebab dalam mukaddimah tu serba sedikit sudah ada sentuh benda yang saya sebut tadi, tapi mungkin juga ada yang tak ada sentuh dulu, tak apalah. Antaranya yang saya ingat, saya setelah sentuh, kenapa kitab Imam Tirmidzi ini perlu dipelajari mula-mula sekali, terlebih dahulu. Kenapa ulama tu letak susunan tertib dia begitu? Jawabnya, antara maksud utama Imam Tirmidzi tulis kitab dia ni ialah nak menyatakan kepelbagaian mazhab dalam Islam. Kepelbagaian mazhab dalam Islam dan keluasannya. Beliau akan kemukakan bukan pendapat imam mazhab 4 tu saja. Bahkan salah seorang imam mazhab 4 tu yang masyhur di kalangan kita sekarang ni tak ada sebut pun. Sekali pun tak ada sebut nama, iaitu Imam Abu Hanifah. Dia tak sebut. Padahal berjuta orang ikut tu. Yang dia sebut yang lain. Misalnya mazhab Sufyan Tsauri, mazhab Auza'i. Jadi kita boleh tahu mazhab mereka tu yang tak sampai kepada kita, yang orang kata sudah pupus mazhab tu. Apakah tidak boleh dipercayai? Sama seperti kalau kita percaya Imam Tirmidzi kata, Imam Bukhari kata begini-begini, sepatutnya kita percaya juga. Sebab Imam Tirmidzi ni seorang yang amanah. Ulama kata kenapa dia tidak bawa pendapat Imam Abu Hanifah, dia bawa pendapat Syafi'i, dia bawa Malik, dia bawa Ahmad, dia bawa Ishaq, pendapat Ishaq yang kita tak maklum. Bukan 4 mazhab pun itu, di luar daripada 4 mazhab. Imam Abu Hanifah tu yang begitu berhenti, dia tak sebut. Kenapa? Setengah-setengah orang kata dia tak setuju dengan pendapat Imam Abu Hanifah, dia banyak pakai ra'yi, fikiran dia. Tak betul. Tak betul. Bukan kerana itu. Kalau nak kira ashabul ra'yi, banyak lagi yang dia sebut, itu pun ashabul ra'yi juga. Bukan kerana itu, tetapi kerana saluran untuk sampai, untuk mendapat mazhab Imam Abu Hanifah tu yang sampai kepada dia tidak meyakinkannya. Tidak meyakinkannya. Sebab itu dia lebih senang bawa mazhab Sauri. Berapa banyak Sauri ini sama dengan Abu Hanifah. Dan dia sebut Ahlul Kufah saja. Ahlul Kufah yang dimasukkan itu termasuklah Imam Abu Hanifah. Tapi dia tak sebut nama. Kenapa? Sebab saluran yang sampai kepada dia untuk di mazhab Hanafi ini tidak meyakinkannya. Sebab itu dia tak sebut. Artinya yang dia sebut itu, dia yakin itu. Dia yakin itu. Setengah-setengah orang, dia kata selain daripada 4 mazhab ni, tak yakin. Kita tak boleh pegang. Kalau 4 mazhab tu saja yang boleh pegang, sebab ulama-ulama dia ramai. Bagi saya tidak tepat begitu. Macam Imam Tirmidzi ni, cuba kita perhatikan, dia tak bawa pendapat Imam Abu Hanifah semata-mata kerana
maklumat yang sampai kepada dia tentang pendapat Abu Hanifah itu tidak meyakinkannya, dia tak bawa. Jadi yang dia bawa, yang dia sebut itu mazhab Ishaq ke atau Auza'i ke, bagi dia itu meyakinkan. Benda yang sama juga, walaupun dia tidak ada mazhab sendiri, seperti mazhab Syafi'i, dia ada mujtahid fatwanya, ada mujtahid tarjihnya, ada mujtahid mazhabnya. Dalam Syafi'i itu begitu ramai yang buat kerja. Memang hebatlah, kukuhlah. Apakah kita nak anggap mazhab lain yang tidak diamalkan oleh sesiapa itu tak kukuh, tidak boleh dipercayai? Bagi saya tak patut begitu. Sebab pendapat Ats-Tsauri misalnya yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi, bukan Imam Tirmizi saja, Imam Tirmizi dengan yakin sebut ini pendapat Tsauri. Mana dia yakin, sebab tu dia sebut. Itu satu, Imam Tirmizi ni bukan jalan-jalan orang. Kalau dia seorang saja sebut, bagi kita yakin dah. Macam dia sebut pendapat Bukhari, orang lain tak ada sebut, dia seorang saja, kenapa kita boleh terima? Ini pendapat Tsauri itu kalau kita tengok dalam kitab lain, beratus-ratus kitab lain, orang lain juga sebut, begitu juga. Macam mana kita tak yakin? Cuba tidak ada kita kata murid dia, mujtahid-mujtahid yang di bawah dia dalam mazhab dia sendiri, itu cuma tak ada. Tapi dari segi penglibatan ulama-ulama, tak kira lah dia tu diketahui sebagai pengikut mazhab mana ke, ataupun tidak diketahui dia mengikut mazhab mana, semua mereka ada sebut pendapat Tsauri itu. Jadi maknanya pendapat Tsauri yang tersebar dalam kitab-kitab ini boleh dipercayai, sebab benda yang sama, tak ada khilaf. Kalau ada khilaf tu mungkin kita boleh pertikaikan, tapi masalah khilaf ini sebenarnya dalam satu mazhab, Syafi'i sendiri pun ada khilaf. Tidak kata dalam Syafi'i ini satu saja pendapatnya, tak ada khilaf. Ada juga sebenarnya. Jadi apa salahnya kalau pendapat Ats-Tsauri, pendapat Ishaq bin Rahawai itu kita terima, sebab dia dikemukakan bukan oleh seorang Imam Tirmizi saja. Ramai lagi kitab-kitab beratus-ratus kita tengok benda yang sama juga. Sebab itu bagi saya tak kena kalau kita nak kata mazhab 4 saja boleh diyakini, yang lain tidak boleh diyakini. Tak tepat tu begitu. Sebab dia walaupun tidak atas nama pengikut-pengikut dia, ulama-ulama ni semua amanah dalam menyampaikan pendapat seseorang imam itu. Kita dapati sama. Kita dapati sama. Jadi kita nak kata tak kukuh macam mana? Bahkan kalau kita mengambil kira semua ulama-ulama hadis, pensyarah-pensyarah hadis ni, nescaya kita akan dapati lebih ramai lagi daripada yang menyampaikan pendapat dalam sesuatu mazhab itu. Lebih ramai lagi. Dengan sebab itu, ini adalah suatu perkara yang meyakinkan. Imam Tirmizi kemukakan kitab dia ni untuk memperkenalkan kepada kita mazhab. Dan kenapa mazhab dia jadi berbeza? Kenapa ulama dia jadi berbeza pendapat? Dia buat satu tajuk, kemudian dia bawa hadis. Jawabnya hadis lah. Kerana mereka berbeza dalam menerima hadis. Kerana hadis itu ada berbagai-bagai. Lepas tu kita kata, tidakkah lebih baik kalau ada satu saja? Jadi ini boleh menampakkan kesatuan umat Islam? Jawabnya tidak begitu. Memang dikehendaki berbeza di situ. Memang dikehendaki berbeza. Kita kata kalau baik tu, kalau tidak dikehendaki berbeza. Kalau berbeza tu memang dikehendaki, apa salahnya? Itu lagi baik. Sama seperti kita kata baju lah, ini warna baju. Mungkin orang kata kalau pakai satu warna saja itu lebih baik. Ya, dari satu segi. Tapi dari segi kepelbagaiannya, orang ni minat tak sama, kesukaan dia tak sama. Dan kesemuanya warna apa pun harus kan. Dan kalau harus, memang dikehendaki kita berbeza pendapat di situ. Berbeza-beza, tak sama pun boleh. Apa salahnya? Apa salahnya? Sama juga dalam fiqh ni, dia memang menghendaki begitu. Jadi kita kata, setengah-setengah orang dia kata, ini ketentuannya macam seseorang ditentukan untuk kita. Dia tak fikir yang perbezaan mazhab ini sebenarnya untuk keperluan, kesesuaian masing-masing. Dalam keadaan ini, kita boleh pakai ini, kita boleh pakai ini. Dia jadi terikat dengan mazhab pula. Inilah satu yang saya tengok fenomena yang tidak menyenangkan. Misalnya kita kata, kalau hadis
yang kalau semayang itu turun lutut dulu. Dia kata inilah mazhab Syafi'i, inilah yang lebih baik. Sedangkan ada dalam hadis yang lain turun tangan dulu, dan itu dipegang oleh orang mazhab lain. Jadi dia masing-masing tak khususkan dengan mazhab dia. Dia tak fikir dari segi manusia itu sendiri. Nabi SAW buat begitu nak bagi kesenangan kepada manusia itu sendiri, tidak kira kamu siapa pun. Sebab ada kalanya orang tu dalam keadaan tertentu, uzur misalnya, dia lebih selesa lutut dulu. Ada kalanya tidak selesa lutut dulu, tangan dulu. Itulah maksudnya, bukan nak khusus dengan golongan mana-mana sehingga jadi tanda dia pula. Tanda mazhab tak perlu gitu. Kalau kita pakai hadis itu dalam keadaan-keadaan yang berbeza tadi, jadi senang nampak. Sebenarnya untuk kita semua, bukan untuk golongan tertentu. Ini untuk orang Malaysia, ini untuk orang Turki, apa, tak ada timbul masalah. Tapi cara faham itulah, cara faham inilah yang berbeza-beza. Kalau kita melihat kitab-kitab hadis ini dari sudut seorang mazhab yang terikat dengan mana-mana mazhab, dia akan jadi kitab ni jadi berwarna mazhab dia. Dia akan pusing. Sebab itu kalau kita baca syarah-syarah ni, kalau ditulis oleh ulama Maliki, kadang-kadang dia bawa ke situ. Ditulis oleh Hanafi, bawa ke dia. Sebenarnya tak ada kena-mengena tu. Sepatutnya untuk semua. Sebab itu saya tengok macam pengarang kitab Tuhfatul Ahwazi, Syarah Tirmizi, dia ahli hadis. Banyak tempat sangat istimewa cara dia, sebab dia tak terikat dengan mazhab. Dia tengok ni hadis ini lebih sesuai, pakai. Sedangkan kalau kita baca syarah-syarah hadis yang dibuat oleh ulama Hanafi ataupun yang diajarkan oleh ulama-ulama Hanafi, misalnya dalam kes perempuan pergi ke masjid, berapa banyak hadisnya, banyak sangat hadisnya, tapi mereka ketepikan. Yang perempuan pergi ke masjid, perempuan ni lebih baik sembahyang di rumah seorang diri dia. Kalau di luar rumah, dalam rumah lebih baik. Dalam rumah, dalam bilik lebih baik. Kalau bilik kecil lebih baik. Pergi ke situ. Dia tinggal berapa banyak hadis-hadis yang sahih, memang tidak masuk dalam mazhab-mazhab lain sampai sekarang ni perlu pakai lagi. Dia tinggal. Tapi Maulana Mubarakpuri, Tuhfatul Ahwazi, pengarang Tuhfatul Ahwazi, dia tidak begitu. Dia kata ini hadis ini kuat untuk orang perempuan pergi ke masjid. Orang perempuan pun dapat juga kelebihan masjid, dapat juga kelebihan sembahyang berjemaah. Ni kalau dia ikut mazhab Hanafi itu tak ada jemaah, di rumah lebih baik seorang. Yang di zaman Rasulullah tu begitu ramai pergi tu, apa cerita? Dia tinggal kerana sesuatu andaian saja yang boleh berlaku fitnah. Kalau perempuan itu pergi, apa fitnah? Dan perempuan ini bukan keluar pergi ke masjid saja, banyak lagi tempat-tempat lain dia pergi. Tempat lain boleh pergi, masjid tak boleh pergi. Akhirnya jadi ketinggalan umat Islam. Ini kesan yang saya lihatlah di negara-negara Hanafi, banyak orang perempuan dia ketinggalan. Salah satu sebabnya kerana mereka terlalu ta'assub pakai pendapat imam tu lah. Sepatutnya dia terbuka. Kalau terbuka kan boleh tengok. Cuba tengok orang yang tak pakai cara tu, betapa dia maju, kelebihan. Dia tampak kelebihan. Jadi kerana ikut yang ini, berapa ramai kerugian. Usahakan nak belajar benda lain, benda agama pun ketinggalan. Nak dapat kelebihan ibadat pun tak dapat. Ini perbezaan mazhab. Jadi kalau kita tengok kitab-kitab hadis ini dari sudut pandang seorang hadis yang bebas, tak ada terikat dengan mazhab-mazhab, kita nampak banyak faedahnya. Sebab kita di sini kita tengok sesuai dengan mazhab ni, di sini sesuai dengan mazhab ni. Kadang-kadang kita tengok satu hadis tak sesuai dengan mana-mana mazhab yang ada. Kita nampak macam mana? Tapi dia hadis Nabi. Apakah kita akan tinggalkannya? Tak ada tempat untuk sesuai digunakannya. Inilah kalau kita baca kitab Tirmizi ni, kita boleh tengok ini pendapat orang, ini pendapat, itu maksud utamanya. Kemudian kita belajar Abi Daud. Itu yang kedua. Abu Daud
tujuan utama dia, banyaklah maksud dia, tapi yang utama, antara yang utamanya ialah nak mengajarkan kepada kita tentang dalil-dalil masing-masing imam. Kalau imam ni kata begini, mana dalil? Dia kemukakan hadis. Ini hadis. Jadi imam-imam itu bukan sewena-wena, sesuka hati dia. Nak buat hukum dia sendiri, tidak. Bahkan dia ada tempat rujukan. Sebab itu kita hormat, kita sanjung mereka. Sebab mereka mengambil kira dalil-dalil, terutamanya berupa hadis Nabi SAW, mereka ambil kira. Jadi kita boleh tengok dah, agama yang sampai kepada kita ni melalui mazhab mana pun, kita yakin puncanya ialah daripada Rasulullah SAW juga. Cuma orang ni dia pegang dengan dalil ni. Oleh kerana dalil tu nampak bercanggah dengan yang satu lagi, dia guna kaedah tarjih. Kaedah tarjih pakai yang ini. Jadi di situlah timbul pula berbagai-bagai ilmu, usul fiqhnya, qawaid fiqhnya, dan macam-macam lagi, hikmah fiqhnya, ada semua. Dari puncanya daripada menilai dalil-dalil itu. Yang ni nilai begini, dia pakai ada dalil dia, bukan tak ada dalil. Jadi kalau orang kata ini semata-mata pendapat, tak betul. Kadang-kadang kita tengok Imam Abu Hanifah, macam kata tadi, dia kata perempuan lebih elok sembahyang di rumah. Dia ada dalil juga, dia ada hadis juga. Bukan dia ikut pendapat dia saja, fikiran dia semata-mata, nafsu dia, tidak. Cuma kita yang kemudian yang lain ni, fikirlah tengok dalil dia tu sejauh mana untuk ruginya, baik buruknya, kesan dia, kita kena tengoklah. Tapi dari segi dia tu pakai dalil, tetap menjadikan hadis-hadis Rasulullah sebagai rujukannya, itu tetap memang ada, tidak dinafikan. Itu tujuan Imam Abu Daud, iaitu dia nak cerita dalil imam-imam. Kalau Imam Tirmizi nak cerita khilaf, dia cerita ini orang ni pendapat begini, orang ni pendapat begini. Dia sebut dah dalil sikit, tapi tidak banyak. Jadi Imam Abu Daud tambah dalil masing-masing. Kemudian baru Bukhari. Pergi kepada Bukhari, ini lagi susah. Pergi kepada Bukhari, dia tujuan utama dia ialah bagaimana kita nak faham sesuatu masalah, sesuatu perkara, panduan daripada hadis. Bagaimana kita nak faham? Daripada satu hadis, kadang-kadang kita boleh keluarkan berpuluh-puluh kesimpulan. Bagaimana cara? Dia ajar kita, iaitu cara berijtihad berpandukan hadis-hadis Nabi SAW. Bagaimana cara? Jadi setelah kita tahu dah mazhab-mazhab yang berbeza-beza tu, imam-imam kita sudah kenal semua, dalil-dalilnya kita sudah tahu. Jadi sepatutnya kita boleh keluar hukum sendirilah. Takkan kita nak ikut orang saja. Kita boleh faham sendirilah kaedah tu. Itu peranan Bukhari, iaitu mengajar pelajar-pelajar cara-cara mengistimbat, menyimpulkan sesuatu hukum, sesuatu pengajaran daripada hadis. Itu tujuan utama. Jadi benda ni sangat penting. Kalau kita perhati kepada tertib tadi, dia ada kesesuaiannya. Bukan saja-saja diatur begitu, Tirmizi dulu, kemudian Abu Daud. Bukan saja-saja, bahkan besar faedah dia, iaitu nak meningkatkan kemampuan seseorang pelajar hadis itu daripada permulaan sedikit-sedikit sampai dia jadi seorang yang cukup mahir. Cukup mahir. Dan dengan kalau Bukhari, dia menggunakan hadis yang paling sahih, hadis yang paling kokoh. Ini hadisnya, saya buat kesimpulan begini, ini hadisnya. Dia ajar kita, dia faham macam mana, dia begini cara. Kadang-kadang tak ada hadis pun, Imam Bukhari buat mari ayat Quran saja, tak ada hadis pun, dia buat kesimpulan sendiri. Dia nak ajar kita seolah-olahnya dia ni macam guru silat. Guru silat ni kan, mula-mula dia guna senjata. Kamu ada sama-sama ada senjata. Akhir sekali sampai satu peringkat, bila sudah mahir, ni orang ada senjata masa keliling, kamu tangan kosong, nak buat macam mana? Dia boleh juga. Itulah maksud Bukhari ni. Walaupun dia, kemahiran dia, walaupun tak ada senjata pun, dia boleh patahkan juga musuh yang ada senjata.
Jadi zahirnya tak ada senyata, tapi boleh juga dia ambil hukum daripada hadis itu. Hadis itu tak nyata begitu, tapi dia boleh simpulkan daripada hadis itu sesuatu. Itu cara dia. Itu cara Imam Bukhari. Kemudian Imam Muslim yang keempat, kalau kita perhatikan, apa tujuannya? Tujuannya ialah membanyakkan hadis yang sahih, yang tinggi kedudukannya, sahih di peringkat tinggi. Kalau Bukhari dia kadang-kadang bawa satu saja hadis, mungkin kita rasa tak kukuh walaupun kuat dah, tapi satu saja. Imam Muslim bawa banyak salurannya. Kadang-kadang hadis sama, salurannya banyak. Imam Bukhari bawa melalui satu saluran saja. Jadi ini memberi keyakinan kepada kita. Kita berasa puas hati nak pegang dengan hadis ni, tengok berapa ramai salurannya, bukan satu saluran, benda yang sama, ataupun dia banyak hadis dia, banyak berhubung dengan perkara yang sama. Itu tujuannya. Jadi kita pun yakinlah dengan agama kita, sebab agama kita ni sampai melalui saluran yang kokoh macam ni. Saluran itu bukan satu tapi banyak. Itulah kelebihan Muslim. Tujuan utama dia. Selain daripada itu banyak lagi yang lain, tapi ini antara tujuan utama Sahih Muslim itu ditulis oleh Imam Muslim. Kemudian setelah kita belajar tentang hadis-hadis sahih yang tinggi tarafnya itu banyak, lepas itu dia Nasa'i. Ini Nasa'i yang kelima. Nasa'i yang kelima. Kalau nak kira dari segi kedudukannya, lebih banyak hadis-hadis yang tinggi, dia banyak. Dia bukan nombor 5, Nasa'i. Berapa ramai ulama-ulama macam Maulana Anwar Shah Kashmiri, dia letak Nasa'i nombor 3. Bukhari, Muslim, Nasa'i. Dia letak Nasa'i tinggi, tapi dalam tertib pengajian nombor 5. Tengok berbeza. Sebab dia ada maksud sendiri. Kita nampaklah orang yang susun ini, tertib ni, buat tertib pengajian hadis, nampak orang-orang yang hebat, orang yang cukup berpengalaman dalam melahirkan pakar-pakar hadis. Memang nampak. Sebab hadis-hadis ni banyak. Kadang-kadang kita pun lemah juga, tak faham juga kenapa ni semua orang kata ni sahih, dia kata tak sahih. Imam Nasa'i cuba ajar kita tentang ilal khafiyah, penyakit hadis, kecacatan yang tersembunyi, kadang-kadang tak nampak, zahirnya sekali pandang tak nampak. Dengan sebab ada kecacatan itu, orang dia tak mau pakai. Orang ni pakai, dia tak nampak, dia boleh pakai, tapi yang ni nampak, dia tak mau pakai. Lepas tu kita kata ni sahih, ya, dari satu sudut, sekali pandang. Tapi kalau melihat kepada keaiban yang ada pada dia tu, maka nampak sangat, tak boleh pakai. Itu sebabnya. Jadi tentang ilat-ilat itu, penyakit-penyakit itu, masalah yang ada dalam sesuatu hadis. Kadang-kadang hadis itu banyak sangat, tapi kenapa yang ini tak pakai? Kenapa tak pakai? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu baca dengan jahat, dengan kuat, itu banyak hadis. Tapi kenapa seramai-ramai ulama yang hebat tu, kalau imam yang 4 tu 3 tak mau. Kalau ada pun dia kata baca perlahan. Kalau Imam Malik langsung tak baca, tak ada. Fatihah mula dengan Alhamdulillahirabbil alamin, perlahan pun tak ada. Jadi sebanyak mana ada hadis yang ada tu, macam mana tu? Bagi dia ada ilat. Itulah bendanya. Ataupun yang ni kata ini satu ketika dahulu, lepas itu kita tengok hadis ini pakai usul tarjih ke, atas dasar tarjih dia tak mau pakai. Macam-macam. Dari segi ada banyak satu perkara, tidak semestinya banyak itu akan diutamakan, tak mesti. Itulah keadaan. Kemudian yang kelima, lepas yang kelima, keenam ialah Ibnu Majah. Ibnu Majah dalam tu ia kumpul macam-macam hadis yang tinggi,
tarafnya macam Bukhari, perawi-perawinya, syarat. Ada yang tidak macam tu, bahkan ada yang mau tu. Ada juga. Sebenarnya dia nak ajar kita bagaimana caranya, iaitu cara sesuatu hadis ini setelah kita belajar daripada Tirmizi dengan rijalnya, dengan usul hadisnya kita sudah mantap. Kemudian kita sudah tengok ikhtilaf mazhabnya. Kemudian kita telah tengok dalail a'immahnya dalam Abu Dawud. Kita belajar pula bagaimana cara nak istinbat hukum daripada sesuatu hadis itu daripada Bukhari. Kemudian kita sudah tengok dah, rasai dah bagaimana sifatnya hadis-hadis yang sahih itu, yang taraf Bukhari itu dalam Muslim. Dan kita sudah tahu illat yang tersembunyi itu. Kita sudah tahu. Jadi sekarang ni Ibnu Majah itu macam ujian kepada kita. Jadi sekarang ni kalau kita tak baca dengan yang ada takhrij apa itulah, yang ada tahqiq ulama tu bukan cara. Kita baca Ibnu Majah saja, Sunan Ibnu Majah saja. Memang itu menjadi ujian. Jadi kamu sudah belajar semua tu, tengok kamu hukumlah sendiri, kamu letaklah sendiri tarafnya, sahih ke, hasan ke, dhaif ke, maudhu' ke, kamu buat sendiri. Kamu sudah belajar? Itu maksudnya. Jadi walaupun dan nampak, tapi untuk seseorang tu dapat kemampuan ataupun kita panggil malakah ilmu hadis itu sangat istimewa. Dan benda ni sudah beratus tahun, sudah teruji lah kira-kiranya. Orang yang belajar mengikut sistem itu memang jadi. Memang nampaklah itu terbukti. Dan dari segi tertib tadi bukan nak cerita taraf dia tu, tidak taraf, bukan masalah tu, nak melahirkan seorang yang ahli dalam hadis. Kalau macam Ibnu Majah tu banyak lagi yang lebih tinggi daripada dia, kenapa tak belajar yang itu? Bukan nak belajar hadis yang mana lebih sahih, bukan itu. Ini untuk melahirkan seorang tokoh hadis. Dan dengan mengikuti sukatan pelajarannya yang khusus. Itu maksudnya. Lebih pergi ke situ, lebih pergi kepada untuk sukatan pengajian hadis. Dari segi tertib itu. Dari segi tinggi rendahnya, itu penilaian lain pula. Penilaian lain pula. Jadi kita tak boleh kata Imam dalam Tirmizi banyak hadis dhaif, jadi kuranglah dia. Ya, kalau tengok dari sudut itu. Tapi kalau tengok dari sudut maksud dia, kita terhutang budi banyak kan. Dengan sebab dia sebut itu, dia nak sebut perawi itu kepada kita, nak ajar kita. Bukan dia tak tahu yang sahih. Dia sudah ada kaedah dia, wa fil bab an fulan. Wa fil bab itu dia sudah isyarat dah kepada yang sahih, tinggi. Dia tak bawa, dia boleh bawa yang itu. Tapi dia sengaja tak bawa. Sebab itu sudah ada dah orang lain bawa dah. Kamu sudah tahu, aku nak ajar kamu benda lain. Tiba-tiba kita kata dia tak pandai pula. Ini kan? Sebenarnya dia tu nak ajar kita. Dia turun ke bawah. Dia rendahkan diri dia sama tinggi dengan kita. Kita kata dia rendah pula, dia hina pula. Sedangkan dia nak ajar kita, nak didik kita, nak angkat kita daripada bawah tu ke atas. Dia rendahkan diri dia. Kita tak faham. Itulah bendanya yang saya nampak tentang Tirmizi ini. Oleh kerana nota dia sudah sampaikan, betul dengan nota dia pula ya. Banyak sangat kelebihan Tirmizi. Jadi alhamdulillah notanya sudah sampai. Sekarang ini kita tengok nota yang keempat, muka surat 53 yang pertama tu. Ini sebagai sambungan kepada nota sebelumnya. Baru ma yaqul idza dakhala al-khala'. Bab apa yang diucapkan apabila hendak memasuki tempat buang air. Apa yang diucapkan seseorang apabila dia hendak memasuki tempat buang air. Wa bihi qala hadatsana Qutaybah wa Hannad qala hadatsana Waki' an Syu'bah an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udzu bika. Qala Syu'bah wa qad qala marratan ukhra a'udzu billahi minal khubuthi wal khabith aw al khubuthi wal khaba'ith.
قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود. قال أبو عيسى: حديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب. روى هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فقال سعيد عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم، وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم. ورواه شعبة ومعمر عن قتادة عن النضر بن أنس، فقال شعبة عن زيد بن أرقم، وقال معمر عن النضر بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: سألت محمدا عن هذا، فقال: يحتمل أن يكون قتادة روى عنهما جميعا.